Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa mawdatihi وثوابه وجناته سبحانه وتعالى ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya ucapkan terima kasih atas anjuran daripada pihak Jamiah dalam melaksanakan untuk daurah kita pada kali ini, iaitu yang akan membincangkan tentang satu kitab yang sangat menarik dan juga sangat bermanfaat bagi kita sebagai umat Islam dan juga orang awam di dalam ilmu tauhid ini, iaitu yang dikarang oleh Ibnu Juzai Al-Qarnati rahimahullahu taala, yang diberi nama dengan An-Nur Al-Mubin, dan diterjemah dalam bahasa Melayu sebagai Irsyadul Mu'minin ila Ma'ani An-Nur Al-Mubin. Baik. Jadi kita pada kali ini adalah kelas yang kedua. Sebelum ini kita sudah ada kelas yang pertama dan kita membincangkan tentang beberapa mukadimah. Yang pertama berkaitan dengan penulis, iaitu Ibnu Juzai Al-Qarnati rahimahullah, dan begitu juga dengan kitab iaitu An-Nur Al-Mubin, dan yang ketiga ialah berkaitan dengan Mabadi'ul Asyarah. Baik, kita ulang kaji secara ringkas apa yang telah kita bincangkan pada kelas yang lepas. Yang pertamanya ialah Imam Al-Qarnati. Kita sebut Imam Ibnu Juzai Al-Qarnati rahimahullah adalah seorang yang mutafannin. Kita dah sebut sebelum ni tentang kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Juzai Al-Qarnati. Antaranya yang masyhur adalah di dalam tafsir. Jika seseorang yang selalu berbincang ataupun mendalami ilmu tafsir, maka tafsir Ibnu Juzai iaitu At-Tashil fi Ulumit Tanzil adalah satu tafsir yang tidak maksudnya mesti ada dalam pembacaan beliau, pembacaan seseorang yang mendalami ilmu tafsir. Jadi Imam Ibnu Juzai Al-Qarnati ini adalah seorang mufassir, dan kitab tafsirnya adalah At-Tashil fi Ulumi At-Tanzil. Dan juga beliau sebagai seorang usuli, di mana kitab beliau yang masyhur dan juga banyak manfaat kepada penuntut ilmu di dalam usul fiqh adalah Taqribul Usul ila Ilmil Usul. Ini adalah kitab yang sangat menarik di dalam usul fiqh dan memberi satu pengenalan yang sangat menyeluruh berkaitan dengan usul fiqh. Dan juga Imam Ibnu Juzai Al-Qarnati ada menulis dalam akidah, iaitu kitab yang akan kita bacakan ini, iaitu An-Nur Al-Mubin, yang dikarang oleh Ibnu Juzai Al-Qarnati. Baik. Itu berkenaan dengan Ibnu Juzai. Dan Ibnu Juzai ini dia mati pada usia yang sangat muda, dan dia mati mata syahidan di dalam peperangan yang disebut sebagai peperangan Tarif. Iaitu dengan peperangan ini kerajaan Islam di Andalus itu jatuh ke tangan golongan kafir. Dan Imam Ibnu Juzai berjihad dalam peperangan tersebut dan meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Walau bagaimanapun, dengan usia yang muda tersebut, Imam Ibnu Juzai ini mempunyai banyak tasanif, iaitu kitab-kitab yang mana memberi manfaat yang besar kepada penuntut-penuntut ilmu, dan juga memberi kita panggil pendahuluan yang sangat baik di dalam pelbagai bidang ilmu. Jadi itu adalah berkaitan dengan pengarang kitab, iaitu Ibnu Juzai Al-Qarnati rahimahullah. Kemudian berkaitan dengan kitab pula, iaitu kitab An-Nur Al-Mubin ini, nanti kita akan tengok kepada mukadimah bagaimana manhaj Ibnu Juzai dalam menulis kitab ini, dan dia memfokuskan kepada kitab ini kepada golongan-golongan awam. Golongan-golongan awam ini maksudnya ialah
bukan daripada golongan-golongan yang mutakhassisin, yang mana perbahasan-perbahasan akidah, perbahasan ilmu kalam itu sudah menjadi sebati bagi golongan mutakhassisin. Tetapi Imam Ibn Juzai telah menetapkan 3 maksad yang akan kita sebutkan nanti pada mukadimah kitab tentang manhaj penulisan kitabnya ini. Dia menulis kitab ini kepada golongan-golongan awam supaya golongan-golongan awam ini mampu sampai kepada tahap nazar, iaitu mampu untuk berfikir tentang kepercayaan yang diimani olehnya dengan berdasarkan dalil-dalil, dan bukan sekadar mengikut kepada kata-kata ataupun sekadar mengikut tanpa dalil kepada sesuatu kepercayaan. Jadi kitab ini dikhususkan kepada golongan-golongan awam dan golongan-golongan yang mana untuk memudahkan dia ni untuk memahami apa itu akidah Islam dengan tanpa kerumitan dan juga tanpa istilah-istilah yang khas, tanpa istilah yang mana kita sebut sebelum ni dalam kelas sebelum ni, istilah seperti ta'alluq, tanjizi dan juga suluhi. Perkara-perkara itu tidak disentuh oleh Imam Ibn Juzai. Adapun yang disentuh adalah intipati bagi ilmu akidah itu sendiri. Jadi itu adalah kitab dan juga manhaj yang diniatkan oleh musannif dalam menulis kitab beliau. Dan kemudiannya adalah kita membincangkan tentang mukadimah yang ketiga, iaitu berkaitan dengan Mabadi'ul Asharah. Mabadi'ul Asharah ini adalah 10 prinsip asas untuk kita mengenali ilmu tersebut, untuk kita memahami apa fungsi ilmu tersebut dan bagaimana kedudukan ilmu tersebut di dalam akal seorang alim. Jadi Mabadi'ul Asharah ini memberi tasawur am bagi sesuatu ilmu itu, supaya apabila seseorang itu menceburi ataupun mendalami ilmu tersebut, maka dia kita sebut dalam bahasa Arab ala basiratin, maksudnya dia dalam keadaan yang jelas apa yang sedang dibahaskan, apa yang sedang dibaca dan apa manfaat yang akan dia dapat apabila dia mempelajari ilmu tersebut. Maka Imam As-Sabban dalam salah satu kitabnya telah menukilkan syair tentang Mabadi'ul Asharah. Inna mabadi kulli fannin asharah al-haddu wal mawdu'u summa samarah وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل البعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز شرفا. Kata Imam Ibn Sabban di dalam hasyiahnya, dalam sulam, hasyiah syarah sulam dalam ilmu mantiq, ada dalam kitab tersebut ada syair berkaitan dengan Mabadi'ul Asharah. Kata Imam As-Sabban, inna mabadi kulli fannin asharah, sesungguhnya prinsip-prinsip asas mabadi' bagi setiap ilmu itu ada 10. Inna mabadi kulli fannin asharah. Ada 10. Yang pertama, al-haddu adalah ta'rif, wal mawdu'u topik perbincangan, summa samarah dan juga hasil. Ini 3. Al-haddu wal mawdu'u summa samarah. Kemudian yang keempat, wa fadluhu, kelebihannya ataupun keistimewaannya, wa fadluhu, wa nisbatu dan juga nisbahnya, wal wadi' dan juga pengasas ataupun penulis pertama yang mengasaskan ilmu ini, wal ismu dan yang ke-9 adalah nama bagi ilmu ini, dan yang ke-10 adalah masail, perbahasan-perbahasan yang dibahaskan di dalam ilmu tersebut. So ini adalah Mabadi'ul Asharah. Dan kata Ibn Sabban, wal ba'du bil ba'di iktafa, sebahagian daripada sebahagian yang lain itu sudah mencukupi. Contohnya kita tahu 8 daripada 10 Mabadi'ul Asharah itu sudah sudah mencukupi untuk kita mengetahui tasawur am tentang sesuatu ilmu. Kalau kita di dalam ilmu tauhid ni, kita tahulah ilmu tauhid ni membincangkan tentang Allah, tentang Nabi, tentang sam'iyat. Tetapi untuk ilmu-ilmu yang mungkin kita tidak pernah dengar, maka kita berhajatkan kepada Mabadi'ul Asharah ini untuk kita mendapat tasawur am tersebut. Contohnya apabila kita sebut ilmu mantiq. Kadang-kadang ada orang tidak tahu apakah yang dibahaskan dalam ilmu mantiq. Siapakah yang mula-mula meletakkan kaedah-kaedah mantiqiyah di dalam ilmu tersebut. Jadi Mabadi'ul Asharah ini memberikan tasawur umum
bagi sesuatu ilmu itu untuk apabila seorang itu mahu belajar ataupun masuk ke dalam perbahasan, maka dia ala basiratin, dia jelas. Maksudnya dia tahu selok belok, dia tahu apa yang dia akan lalui dan juga apa yang akan dia dapat daripada pembelajaran ilmu tersebut. So ini adalah mabadi'ul asyar. Kita sebut sebelum ni secara ringkas tentang mabadi'ul asyarah. Cumanya ada beberapa perbahasan yang tidak sempat untuk saya sampaikan pada kelas yang sebelum ini, iaitu perbahasan berkaitan dengan hukum taqlid, hukum imam muqallid. Jadi terdapat kalau tuan-tuan ada buku ni, ada disertakan perbahasan tentang taqlid. Sebab kenapa didatangkan perbahasan taqlid? Kerana tujuan kita sebut tadi, tujuan musannif ataupun pengarang menulis kitab ini adalah untuk orang awam yang apabila mereka membacanya, maka terlepaslah mereka ini daripada belenggu taklid, daripada belenggu-belenggu taklid. Kerana Imam Al-Laqani di dalam kitabnya Jawharatut Tauhid yang membincangkan tentang imam muqallid ni, disebut iz kullu man qallada fi tauhid imanuhu lam yakhlu min tardidi. Kata Imam Al-Laqani, barang siapa bertaklid dalam perkara akidah, iz kullu man qallada fi tauhid, setiap seorang yang bertaklid di dalam ilmu akidah, dalam perkara akidah, imanuhu lam yakhlu min tardidi, imannya ini tidak terlepas daripada perkara-perkara yang membuat dia syak, membuat dia tidak terlepas daripada syak terhadap betulkah imannya, sahkah imannya, adakah imannya ini menyelamatkannya di hari akhirat. So ada khilaf berkaitan dengan iman muqallid. Baik. Jadi untuk imam muqallid ini terdapat beberapa pandangan ulama berkaitan dengan imam muqallid, dan pandangan-pandangan ini sudah disebutkan oleh Imam Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri, di dalam hasyiahnya di dalam Jawharatut Tauhid, yang mana dia menghimpunkan 6 pandangan berkaitan dengan imam muqallid. 6 pandangan berkaitan dengan imam muqallid. Dan daripada 6 pandangan tersebut, dia satu pandangan yang mana pandangan itu adalah lebih dekat dengan kebenaran, iaitu lebih dekat dengan perkara yang boleh diterima kita sebagai seorang Muslim. Baik, yang pertama, terdapat 6 pandangan berkaitan dengan imam muqallid ini. Yang pertama ialah imam muqallid itu ialah tidak sah. Jadi pandangan yang pertama, imam muqallid tidak sah, maka orang yang bertaklid di dalam ilmu akidah adalah kafir. Maksudnya dia dengar Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia dengar dan dia kata, aku bertaklid kepada perkara ini dengan tanpa dalil dan juga tanpa perbahasan, tanpa dia berfikir. Dia ikut sahaja apa yang dikatakan oleh seseorang itu kepadanya. Jadi hukum seseorang yang bertaklid di dalam keadaan ini, mengikut pandangan yang pertama, adalah tidak sah, maka dia seorang yang kafir. Ini adalah pandangan Imam As-Sanusi di dalam salah satu kitabnya, iaitu Al-Kubra. Imam As-Sanusi dia mempunyai banyak kitab, bermula daripada Sughra, kemudian Sughra yang disebut sebagai Ummul Barahin, kemudian Muqaddimah, dan juga kepada Wusta, dan juga kepada Kubra. Dan dalam Kubra tu, antara kitab yang tertinggi beliau di dalam silsilah musannafatnya, menyebutkan bahawa iman muqallid itu tidak sah dan juga muqallid itu adalah kafir. Maksudnya apa? Ini nak menunjukkan kepada kepentingan seseorang itu untuk berfikir di dalam agama, berfikir tentang kepercayaannya, untuk mengukuhkan kembali pegangannya tersebut berdasarkan kepada hujah. Apabila ditanya, apabila dipersoal tentang akidahnya, dia mempunyai satu hujah untuk menjawab balik tentang keyakinannya tersebut. Jadi di dalam kitabnya tersebut, di dalam kitab tersebut juga dibincangkan
tentang kewajipan, apakah kewajipan pertama seseorang itu apabila dia telah baligh, telah sampai umur, mestilah ada satu kewajipan yang diwajibkan ke atasnya. Jadi dibincangkan tentang apakah kewajipan pertama selepas mana seseorang itu baligh, masuk sampai umur, saat selepas daripada dia balik, apakah kewajipan pertama yang perlu dilaksanakan oleh mukallaf tersebut, orang tersebut yang sampai umur tersebut. Jadi dibincangkan adalah awwalul wajibat, perkara yang paling wajib, yang paling awal adalah an-nazar, iaitu berfikir tentang dalil-dalil, tentang kepercayaannya, akidahnya, tentang pegangannya. Kemudian selepas daripada an-nazar itu barulah datang kepada kewajipan solat, kewajipan puasa dan sebagainya. Jadi Imam As-Sanusi di dalam kitabnya sangat menekankan tentang kepentingan an-nazar, iaitu berfikir supaya kita mendapat dalil terhadap kepercayaan dan juga pegangan kita. Jadi tidak hairanlah apabila Imam As-Sanusi mengatakan bahawa Imam Muqallid ini tidak sah dan juga dia seorang kafir, supaya untuk tasjid, untuk memberi galakan untuk dia berfikir tentang Allah, berfikir tentang alam, siapakah pencipta alam ini, bagaimanakah apakah sifat-sifat bagi pencipta kepada alam ini. Jadi pandangan yang pertama adalah Imam Muqallid tidak sah dan dia juga sebagai seorang yang kafir. Ini adalah pandangan Imam As-Sanusi di dalam Al-Kubra. Maka pandangan yang kedua berkaitan dengan taklid adalah sah, tetapi seorang muqallid itu berdosa kerana dia meninggalkan nazar. Dia meninggalkan untuk berfikir tentang dalil-dalil yang datang berfikir tentang kepercayaan-kepercayaan yang diiktikadkan olehnya. Jadi imannya sah, tetapi dia berdosa kerana dia tidak berusaha untuk mentakkidkan kembali pegangan-pegangan dan juga kepercayaan-kepercayaan yang dipegang olehnya. Sama ada pendapat yang kedua ni, sama ada dia layak untuk bernazar ataupun berfikir, ataupun dia tidak layak. Dua-dua ni dikira berdosa. Maksudnya seseorang yang tidak layak, contohnya dia ni bukanlah orang yang cerdik sangat dan dia bukanlah seorang yang pandai sangat. Kemudian dia tidak bernazar, dia bertaklid, mengikut kepada pandangan yang kedua adalah iman yang sah, dan juga tetapi dalam masa yang sama dia berdosa kerana tidak berusaha untuk mencari dalil-dalil untuk menguatkan pegangan dan juga kepercayaan. Jadi itu yang kedua. Pandangan yang kedua kata sah Imam Muqallid, tetapi berdosa, sama ada dia layak untuk berfikir, mencari, dia boleh untuk mencari dalil ataupun dia tidak boleh. Dua-dua keadaan ni dia berdosa. Kemudian pandangan yang ketiga berkaitan dengan taklid, iman seorang muqallid adalah sah, tetapi sama dengan yang tadi, dia berdosa sekiranya dia seorang yang layak untuk berfikir. Jadi yang pertama tadi, sama ada dia layak ataupun tak layak, dia tidak bernazar, dia tidak berfikir tentang dalil-dalil untuk menguatkan pegangannya, maka dia berdosa. Tapi yang pandangan yang ketiga adalah jika sekiranya dia berkelayakan untuk berusaha mencari dalil untuk menguatkan kepercayaannya, jika dia tidak buat perkara tersebut, dia berdosa. Tetapi apabila dia tidak mampu ataupun dia tidak berkelayakan untuk buat perkara tersebut dan dia tidak buat, maka itu tidak berdosa. Dia iman sah, tetapi jika sekiranya dia berkelayakan untuk berfikir tentang dalil-dalil untuk menguatkan kepercayaannya, maka jika dia tidak buat perkara tersebut, maka dia berdosa. Tapi jika sekiranya dia tidak layak, maka dia tidak berdosa. Ini pandangan yang ketiga. Pandangan yang kedua dan yang ketiga ni perbezaannya sedikit sajalah. Iaitu yang pertama kata dua-dua jika layak ke tak layak berdosa. Dua-dua berdosa. Pandangan yang ketiga adalah jika sekiranya dia layak, dia tak buat, dia berdosa. Tapi kalau dia tak layak, dia tak buat, itu tidak berdosa. Boleh? Jadi itu pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat adalah jika sekiranya seseorang itu bertaklid kepada sesuatu yang maksum, sesuatu yang
daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang qat'i, yang qat'i dari sudut kefahamannya, qat'i secara dilalatan, dan juga Al-Quran yang qat'i dan juga sunnah yang qat'i. Jadi apabila dia berpegang kepada kedua-dua perkara ini, dia bertaklid kepada kedua-dua perkara ini, maka imannya adalah sah. Adapun selain daripada perkara yang maksum yang kita sebutkan tadi, maka itu tidak melepaskan dia daripada kesalahan dalam beriktikad. So apabila seorang itu berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang qat'i tanpa dia bernazar, tanpa dia mencari dalil untuk mengesahkan pegangannya tersebut, maka imannya adalah sah. Baik. Yang kelima, pandangan yang kelima adalah imam muqallid adalah sah kerana mencari dalil, bernazar, kita sebut bernazar itu maksudnya adalah mencari dalil adalah salah satu daripada syarat kamal, syurutul kamal, iman, syurutul kamalil iman, iaitu syarat untuk kesempurnaan iman. Untuk iman yang menjadi sempurna adalah dia perlu kepada dalil. Ini pandangan yang kelima. Perlu kepada dalil, perlu kepada dia berfikir, perlu untuk dia ni bernazar. Sekiranya dia tidak bernazar, dia tidak berdosa, sebab perkara itu sekadar untuk kesempurnaan. Imannya sah. Pandangan yang kelima menyebut imannya sah dan juga mencari dalil dan juga berfikir tentang kepercayaan yang diiktikadkan olehnya itu adalah syarat kesempurnaan sahaja dan bukan syarat sah iman tersebut. Baik, itu pandangan yang kelima. Pandangan yang keenam adalah imam muqallid sah dan juga haram untuk dia nazar, haram untuk dia berfikir. Ini pandangan yang agak ganjil jugalah, iaitu imam muqallid sah tetapi haram baginya untuk bernazar, untuk dia berfikir tentang kepercayaannya. Jadi dia bertaklid dengan bertaklid buta sahaja dan dia diharamkan untuk bernazar. Pandangan ini jika kita nak tafsirkan, sebab pandangan ini bercanggah dengan apa yang kita sebutkan sebelum ni, iaitu kena galakan untuk kita mencari dalil dan juga galakan untuk kita berfikir tentang kepercayaan. Pandangan yang keenam ini adalah jika sekiranya perkara tersebut seseorang itu tidak, apabila dia melihat kepada perbahasan-perbahasan falsafah, perbahasan-perbahasan ilmu kalam yang menyebabkan dia syak dan juga ragu-ragu terhadap pegangannya sendiri dan menyebabkan imannya goyah dan imannya tidak tetap, maka haram baginya nazar. Itu kita nak taujih kepada pandangan yang keenam ini, iaitu haram nazar bagi seseorang yang apabila dia bernazar, apabila dia mencari dalil, apabila dia berfikir, menyebabkan iman yang pada awalnya betul, menyebabkan imannya itu bercampur dengan pandangan-pandangan falsafah yang menyesatkan. So yang keenam adalah imam muqallid sah dan juga haram nazarnya pada perkara-perkara yang melibatkan tentang perbahasan ilmu kalam yang dalam dan juga falsafah-falsafah yang sangat mementingkan. Itu pandangan yang keenam. Dan daripada enam pandangan taklid ini, pandangan yang tepat dan juga pandangan yang benar berkaitan dengan taklid imam muqallid adalah yang ketiga, iaitu khulasahnya adalah imam muqallid sah. Seorang yang bertaklid di dalam ilmu tauhid, imannya sah. Dan jika sekiranya dia layak, dia mampu untuk berfikir, dia mampu untuk mencari dalil dan dia mampu untuk menguatkan kepercayaan dan juga pegangannya tersebut dengan berfikir dan juga apa yang kita sebutkan tadi, dia tidak buat perkara tersebut, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Dan jika sekiranya dia tidak mampu membaca, dia tidak mampu menulis, dia tidak mampu mengkaji, dia tidak mampu berfikir dan dia tidak buat perkara tersebut, maka dia tidak berdosa. Jadi ini adalah khulasah bagi imam muqallid. Cuma apa yang nak ditekankan adalah imam muqallid ni ada khilaf. Ada yang kata tak sah, ada yang kata sah. Ada yang kata berdosa, ada yang kata tak berdosa. Jadi untuk melepaskan daripada keraguan tersebut, sah tidak sah, betul tak betul, berdosa tak berdosa, kata Imam Al-Laqani, idh kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min at-tardidi. Imannya ini tidak terlepas daripada
keraguan tentang sahnya dia ataupun betulnya dia ataupun tidak. Jadi Imam Ibn Juzai menulis kitab ini untuk melepaskan seseorang itu daripada keraguan taklid ni, sama ada sah tak sah, sama ada betul tak betul. Jadi seseorang yang membaca kitab An-Nur Al-Mubin yang dikarang oleh Imam Ibn Juzai, selesai dia memahami perbahasan di dalamnya, selesai dia mendalami apa yang dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibn Juzai, maka itu telah melepaskannya daripada taklid. Maksudnya imannya confirm sah. Imannya confirm sah. Sebab apa? Sebab dia ada dalil terhadap kepercayaan dan juga pegangan-pegangan yang dipercayai olehnya. Baik. Itu adalah perbahasan tentang iman muqallid sebagai tambahan kepada kelas kita yang sebelum ini. Baik. Seterusnya adalah kita masuk kepada perbahasan yang pertama di dalam kitab kita, iaitu muqaddimah kitab. Baik, kita masuk kepada muqaddimah kitab. Sebelum tu, kitab ini adalah saiznya sangat ringkaslah, sebab seperti mana kita sebutkan tadi, untuk orang awam apabila dia baca secara faham dan juga mendalami secara sebaiknya, maka dia sudah terlepas daripada taklid. Jadi halaman dan juga saiznya adalah kecil sahaja, cuma yang ni besar kerana dia termasuk daripada terjemahan dan juga beberapa mukaddimat. Jadi walaupun saiznya kecil, tapi dia mempunyai satu manfaat yang besar untuk kita sebagai orang awam untuk mendalami dengan lebih lanjut selepas daripada ni ilmu akidah secara lebih mendalam. Baik, kita baca muqaddimah musannif. Muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi musannif memulakan kitab beliau dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang dimulakan oleh Imam Ibn Juzai ini adalah adat para salaf dan juga adat para para pengarang kitab untuk memulakan kitab mereka dengan basmalah. Kerana di dalam satu hadis disebutkan tentang kepentingan basmalah ini, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' fahuwa ajzam fahuwa abtar. Ada 3 riwayat yang kesemua tu mengikut syarahannya adalah qalilul barakah, iaitu berkatnya tidak sempurna. Walaupun sempurna secara hisan, secara material ini sempurna, kita lihat sempurna, tapi secara maknawinya tidak sempurna jika sekiranya tidak dimulakan dengan basmalah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au ajzam au abtar. Jadi dalam hadis tersebut menyebutkan tentang setiap pekerjaan yang penting. Kullu amrin zibal. Zibal ni adalah satu perkara yang mustahab, satu perkara yang penting, yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka dia tidak sempurna. Dia tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dimulakan penulisan kitab dan juga pekerjaan-pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengambil daripada adat para salaf ini, setiap pekerjaan dalam kehidupan kita seharian, tak kiralah perkara itu tersebut mustahab ataupun perkara yang kita panggil penting, yang sangat penting ataupun tidak berapa penting, tetapi memberi manfaat dan juga memberi faedah kepada kita, maka kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hadis daripada Rasulullah SAW untuk kita mendapat keberkatan dalam pekerjaan yang kita buat. Contoh, kita membaca buku, mula untuk membaca buku, kita mulakan dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kereta untuk pergi ke kerja, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap pekerjaan yang bermanfaat, apatah lagi pekerjaan yang mempunyai mustahak, kita berbincang tentang fatwa, kita berbincang tentang persoalan-persoalan agama, maka kita mulakan perbahasan dan juga pekerjaan kita itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata musannif, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kemudian musannif mengucapkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda dan juga kepada para sahabat. Wa sallama taslima, dan juga selawat dan salam ke atas mereka keseluruhannya. Kemudian qala al-faqih al-ustaz al-alim al-usuli al-mufassir al-mutafannin. Ini bukan daripada kalam Syekh Ibn Juzai, tapi kalam daripada orang yang menuliskan kembali kitab tersebut. Adapun kalam Syekh selepas daripada apa yang kita bacakan. Qala al-faqih, kata seorang al-faqih. Al-faqih ni orang yang mahir dalam ilmu fiqh. Dan kita tahu Ibn Juzai ada musannafatnya dalam mazhab Maliki. Dia adalah ulama dalam mazhab Al-Maliki dan mempunyai musannafat dan juga kitab-kitab dalam mazhab Maliki. Al-Ustazul Alim, seorang yang ustaz. Ustaz ni adalah satu gelaran yang sangat tinggi dah. Bukan seperti mana gelaran-gelaran yang digunakan pada hari ini kepada ustaz-ustaz yang biasa. Tapi Al-Ustaz, apabila kita sebut dalam konteks salaf, adalah orang yang menunjukkan kepada keilmuan yang sangat tinggi. Al-Alim, seorang alim. Al-Usuli, Imam Ibn Juzai adalah seorang usuli, seorang yang mahir dalam ilmu fiqh, ilmu usul fiqh. Dan kita sebut pada awal mukadimah, iaitu kitabnya Taqribul Wusul ila Ilmil Usul, adalah kitab yang bermanfaat dalam ilmu usul fiqh. Al-Mufassir, dan juga dia seorang yang terkenal dengan tafsir. Kita sebut kitab beliau yang famous ataupun terkenal dalam ilmu tafsir adalah At-Tashil fi Ulumi Tanzil. Al-Mutafannin, seorang yang mempunyai menguasai banyak bidang, ataupun kita sebut dalam bahasa kita polymath. Polymath ni adalah orang yang mempunyai cukup penguasaannya dalam ilmu-ilmu ni untuk dia dapat kita sebut berijtihad, ataupun dia dapat untuk mengeluarkan pandangan-pandangan yang baharu. Al-Mutafannin ni adalah yang menguasai banyak fan. Fan ni adalah disiplin-disiplin ilmu. Jadi kita sebut orang yang menguasai banyak disiplin ilmu ni sebagai al-mutafannin. Al-Qudwah, Al-Musyawar, Al-Sadr, Al-Wazir, Al-Hasib, Al-Asil, Abul Qasim, Ibnul Faqih, dan dia juga anak kepada seorang faqih. Ayahnya juga sebagai seorang ulama, dan juga dia sebagai ulama, anak-anak dia juga sebagai ulama. Jadi kita sebut dulu bahawa ini adalah silsilah alim ulama yang mana Allah Ta'ala muliakan keturunannya ini dengan ilmu. Ibnul Faqih, Al-Ajall Al-Wazir Al-Hasib Al-Asil Abi Ja'far. Ahmad ibn Al-Faqih Al-Alim Al-Wazir Al-Hasib Al-Asil Ahmad bin Abil Qasim Al-Kalbi, iaitu daripada keturunan Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah Ibn Juzai yang disebut oleh penulis semula kepada kitab ini. Adapun kalam Ibn Juzai yang seterusnya adalah Alhamdulillahillazi hadana lil iman, iaitu segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahillazi hadana lil iman. Jadi alhamdulillah adalah lafaz yang menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan musannif datangkan lafaz hamdalah, kita sebut sebagai hamdalah, adalah untuk mendekatkan permulaan kitab tersebut dengan bismillah dan juga alhamdulillah. Kerana di dalam hadis ada yang menyebutkan, riwayat yang menyebutkan bahawa siapa yang memulakan dengan alhamdulillah sama dengan hadis yang sebelum ni. Jadi untuk mengumpulkan kedua-duanya, maka disebutkan bismillahirrahmanirrahim juga alhamdulillahi rabbil alamin.
Tapi dekat sini musannif memilih perkataan alhamdulillahillazi hadana lil iman, yang menghidayahkan kita untuk dengan keimanan. Jadi di sini musannif menggunakan perkataan iman kat situ. Alhamdulillahillazi hadana lil iman. Jadi kalau kita masuk kepada perbahasan mukadimah ulama, untuk penulisan satu kitab tu, musannif akan memberikan satu mukadimah yang menunjukkan kepada perbahasan kitab yang sedang kita bincangkan. Jadi musannif mendatangkan mukadimah menunjukkan bahawa dia sedang membincangkan tentang satu ilmu disebut sebagai ilmu tauhid, iaitu ilmu keimanan. Ini disebut sebagai bara'atu istihlal, iaitu memulakan dengan permulaan yang menarik yang menunjukkan kepada maksud musannif selepas itu, iaitu untuk menerangkan tentang keimanan. Alhamdulillahillazi hadana lil iman, ini adalah bara'atu istihlal, iaitu kita memulakan dengan permulaan yang cantik, yang menarik perhatian, yang menyatakan tentang maksud kitab yang akan kita karang tersebut. Jadi di sini musannif menyebut tentang nikmat iman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghidayahkan kepada kita iman. Baik, persoalannya adalah, adakah iman itu adalah satu nikmat? Kita tahu bahawa kita biasa dengar tentang Alhamdulillah, kita masih lagi diberi dua nikmat yang besar, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Tapi sesetengah orang tidak nampak apakah nikmat iman tersebut. Bagaimanakah nikmat iman itu memberi kesan dan juga memberi manfaat kepada seseorang yang beriman, memberi manfaat kepada kehidupan seseorang. Jadi nikmat keimanan ini adalah sangat besar. Kita sebagai seorang umat Islam dan diberi nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nikmat iman ini adalah kita beriman dengan pegangan yang benar. Sedangkan umat Islam dan juga umat-umat manusia yang lain mencari-cari tentang apakah itu kebenaran, mencari apa itu kebenaran. Dan perkara ini dimulakan daripada manusia-manusia daripada dulu lagi. Maksudnya daripada golongan-golongan yang falsafah, pada golongan-golongan yang terdahulu. Mereka berfikir tentang apakah itu kebenaran, apakah itu adakah ilmu benar, adakah ilmu yang mana itu adalah kebenaran. Dan dibahaskan dalam epistemologi, iaitu berkenaan tentang ilmu. Adakah ilmu yang benar, ilmu yang tak benar. Jadi umat manusia tanpa wahyu, dia mencari-cari apa itu kebenaran. Dia mencari apakah yang sesuatu yang betul, sesuatu yang benar dan realiti dalam kehidupannya. Seperti mana berkaitan dengan mencari Tuhan. Siapakah Tuhan, bagaimanakah Tuhan, berapakah Tuhan, itu adalah satu persoalan yang ditanya oleh manusia. Dan tanpa wahyu, soal itu tidak akan mampu sampai kepada kebenaran. Tapi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah sampai kepada satu kebenaran, dan mana daripada kebenaran itulah kita membina sesuatu yang baharu. Kita memberi sesuatu reaksi ataupun memberi satu sumbangan yang baharu kepada kehidupan. Sedangkan golongan-golongan yang falsafah yang masih mencari kebenaran ini, last sekali barulah dia berjumpa kepada kebenaran. Last sekali dia mencari dalil dan juga berfikir. Last sekali barulah berjumpa dengan kebenaran. Dan waktu itu mengambil masa yang sangat lama untuk sampai kepada kebenaran yang hakiki, iaitu keimanan kepada Allah, mengambil masa yang sangat lama. Jadi dia memakan masa yang sangat lama untuk berfikir tentang apakah itu kebenaran. Sedangkan untuk seseorang yang beriman, pada awalnya sudah beriman kepada suatu kebenaran, dan tinggal lagi untuk dia memberi reaksi dan juga dia berdasarkan keimanan tersebut, bagaimana untuk dia memberi manfaat kepada kehidupannya. Jadi dua perbezaan yang sangat besar. Iman, seseorang yang mempunyai iman, dia mempunyai asas yang kukuh, dia mempunyai keimanan yang akan membawanya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Adapun untuk orang yang tidak menjumpai kebenaran itu,
mereka akan mencari dah sampai kepada satu tahap mereka akan sampai kepada kebenaran yang hakiki, tapi dia telah membuang masa yang sangat lama. Ini jika kita lihat golongan-golongan falsafah ini membincangkan tentang perkara ini, disebut dalam satu cerita oleh Ibn Tufail, iaitu dalam Hayy Ibn Yaqazan, bercerita tentang bagaimana seorang itu dengan tanpa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berfikir sampailah kepada satu tahap dia sampai kepada kebenaran yang hakiki, iaitu keimanan kepada Allah. Jadi untuk sampai kepada kebenaran itu lambat. Sedangkan untuk seorang yang pada awalnya Allah Taala dah bagi hidayah dengan keimanan, maka itu akan menyebabkan dia lebih banyak masanya dihabiskan untuk memberi manfaat, bukan untuk sekadar untuk mencari kebenaran. Dan antara manfaat keimanan apabila kita belajar dan juga kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah kehidupan seseorang yang beriman itu akan menjadi lebih lapang. Maksudnya dia apabila dia beriman, dia percaya bahawa akan dia dilahirkan daripada alam ruh kepada alam dunia, dan juga seterusnya dia akan pergi kepada alam akhirat dan juga syurga neraka. Adanya perhitungan, adanya hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia duduk di dalam kehidupan dunia ini dalam keadaan dia beriman bahawa selepas ni akan ada pengadilan, akan ada penghakiman terhadap apa yang dia lakukan di dunia. Jadi dia dalam keadaan lapang. Jika sekiranya dia dizalimi contohnya seorang dizalimi di dunia dan dia tidak mampu balas di dunia, dan dia tidak mampu untuk melawan balik kezaliman tersebut ketika masa dia di dunia, tapi masih lagi hatinya lapang, masih lagi hatinya ni tidak gelisah dan tidak berdendam dan juga tidak marah kepada orang yang menzaliminya, sebab dia tahu bahawa satu hari nanti apabila dia telah meninggal dunia akan ada hisab, dan pada ketika itu Allah Ta'ala akan mengadili setiap daripada umat manusia ni dengan keadilan. Jadi barang siapa yang menzalimi, seperti mana kita sebut dalam hadis, maka sama ada dia memberi pahala ke atas kita sebagai seorang yang dizalimi, ataupun jika dia tidak ada pahala, maka dosa kita diberikan kepada orang yang zalimi kita tersebut. Jadi dia berlapang dada walaupun dalam keadaan hidup di dunia susah dan juga berlaku pelbagai ujian dan cabaran. Dia tahu bahawa kehidupan untuk yang akan datang ini akan lebih luas, akan lebih baik jika sekiranya dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan seorang mukmin ini adalah kehidupan yang lapang. Seseorang yang mempunyai iman ini adalah keimanan ini, maka dia mempunyai kelapangan dan juga besar hatinya untuk dia menerima pelbagai ujian di dunia. Dan juga dalam satu hadis Nabi SAW dalam menyifatkan tentang seorang yang beriman, kata ajaban li ambil mu'minin, ajaib bagi perkara orang yang beriman ni, jika sekiranya diberi nikmat maka dia bersyukur, itu adalah baik baginya. Dan jika sekiranya dia diberi ujian, dia bersabar, maka itu baik baginya. Jadi orang yang beriman ni, dia tengok kepada perkara yang berlaku di dalam dunia ini, semua tu baik baginya. Sama ada ia adalah satu nikmat, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika sekiranya itu satu ujian dan juga cubaan, dia bersabar, maka itu adalah baik baginya. Jadi untuk orang yang beriman, antara nikmat bagi seorang yang beriman adalah dia hidup dalam kehidupan dunia ini dengan aman, tenteram dan juga berlapang dada, tidak berdendam, tidak mempunyai hasad dengki dan juga tidak mempunyai niat-niat buruk terhadap orang lain. Sehinggalah dia datang berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dijumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati radiyatan mardiyah. Ini adalah
kehidupan orang yang beriman, dia hidup dalam keadaan yang aman, tenteram, dan juga walaupun ada ujian-ujian, dia bersabar, dan juga apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Kesemua itu adalah kebaikan baginya. Itu adalah kebaikan baginya. Sebab dia tahu bahawa Allah Ta'ala akan mengganjari kesabarannya, syukurnya terhadap nikmat, dan juga tabahnya di dalam menghadapi ujian tersebut. Allah Ta'ala akan mengganjarinya dengan ganjaran yang lebih baik di akhirat kelak, dengan diberikan syurga yang kekal selama-lamanya. Dan apabila seorang beriman, dia mempunyai ada harapan. Contohnya sekiranya dia berada dalam kesusahan, memang tidak ada jalan keluar, memang tidak ada jalan yang mampu menyelamatkan dia daripada kesusahan dunia ini. Contoh saudara-saudara kita yang berada dalam peperangan di Palestin, di Syria dan sebagainya. Jika sekiranya seorang yang tidak beriman, sudah tentu dia berputus asa dengan kehidupan. Dia kata kehidupan ini sangat teruk dan juga tidak ada harapan lagi. Tapi apabila seorang yang beriman, apabila duduk dalam keadaan sebegitu, dia masih mempunyai harapan. Maksudnya adalah keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan tidak membiarkan hamba-hambanya ini terzalimi. Tidak akan membiarkan hamba-hambanya ini berada dalam kesusahan, berada dalam sepanjang masa dalam kesusahan. Dan Allah Ta'ala akan mengganjari bagi siapa yang melakukan kebaikan, amal soleh dan juga amal kebaikan di dunia ini, Allah Ta'ala akan mengganjari dengan pahala di akhirat. Jadi itu adalah antara kelebihan orang yang beriman, dan ia adalah satu nikmat yang besar bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ini adalah satu nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Jadi musannif mulakan alhamdulillah allazi hadana lil iman wa 'allamana al-Quran, dan yang mengajarkan kita tentang Quran. Sebab apa musannif menyebutkan tentang Quran dekat sini? Kerana nanti kita akan sebut maksud tujuan musannif menulis kitab ini adalah dia mengaitkan keimanan itu dengan Al-Quran. Setiap daripada statement keimanan beriman kepada Allah contohnya, dia akan bawakan dalil-dalil daripada Al-Quran, dalil-dalil daripada Al-Quran untuk menguatkan kepada keimanan tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ad-da'i ila khairil adyan. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyeru kepada khairil adyan. Masuk khairil adyan adalah sebaik-baik agama. Khairil adyan adalah sebaik-baik agama. Adyan adalah menunjukkan kepada agama samawi. Kita tahu sebelum daripada kedatangan Islam, ada agama-agama samawi yang lain yang mana datang sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita lihat bahawa Islam datang ini menyempurnakan ajaran-ajaran ataupun din-din yang sebelum daripada ini. Jadi Islam ini adalah khairil adyan, sebaik-baik agama, penutup bagi agama ataupun ajaran-ajaran yang disebut sebagai Hanafiyatus Samha, iaitu agama Nabi Ibrahim, ya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, dan juga dari sudut syariat-syariatnya. Dan kita sebut jika sekiranya dalam syariat-syariat yang sebelum ini, bahawa contohnya dalam perkara berkaitan dengan najis. Dalam syariat yang sebelum ini disebut dalam Hasyiah Al-Bajuri, syariat sebelum ni apabila baju terkena najis, maka seorang itu perlu memotong bahagian yang terkena najis tersebut. Tapi apabila datangnya Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kita ada syariat yang baru, iaitu boleh basuh sehingga bersih, iaitu hilang warna, rasa dan juga warnanya. Jadi Islam ini adalah khairul adyan berbanding dengan ajaran-ajaran yang ada sebelumnya, maka dia adalah khairul adyan. Adyan kat sini bukan disebut sebagai al-adyan al-wad'iyah, iaitu ilmu agama Buddha, agama Hindu, itu tidak dikira adyan. Adyan kat sini adalah dinus samawi, iaitu yang datang daripada Allah, yang ada kitab daripada Allah, kitab Taurat, Zabur dan juga sebagainya.
Jadi Islam adalah khairul adyan, ad-da'i ila khairil adyan, al-mab'uthi ila al-insi wal jan, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ba'du. Fahadha kitabun zakarna fihi aqaid al-din. Dan dalam kitab ini kami akan sebutkan tentang akidah-akidah dalam agama. Allati yajibu i'tiqaduha ala jami'il muslimin. Yang mana wajib diiktikadkan oleh seluruh umat Islam. Allati yajibu i'tiqaduha ala jami'il muslimin. Kepada semua golongan-golongan muslimin. Wa aqamna 'alaiha adillatan aqliyatan qat'iyyah. Kami datangkan bagi aqaidid din ini adalah dalil-dalil akli yang qat'i. Istamdadnaha minal ulumin naqliyah, yang kami ambil daripada ulum-ulum naqliyah. Ilmu-ilmu naqli ini adalah menunjukkan kepada wahyu, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi wa aqamna adillatan aqliyah, kami datangkan adillah aqli daripada yang kami ambil daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga As-Sunnah. Waqtabasnaha min anwar al-mardiyah, yang kami ambil daripada anwar al-mardiyah, iaitu cahaya-cahaya daripada wahyu tersebut. Wattaba'na fiha ma warada fil kitabi was sunnah, dan kami mengikut apa yang dinaskan di dalam Alkitab dan juga As-Sunnah. Wa qarramna tariqata as-salafis salih min hazihi al-ummah, dan kami memuliakan tariqah, jalan yang mana digunakan oleh salafus salih, iaitu merujukkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang qat'i. Itu adalah tariqatus salaf min hazihi al-ummah, daripada umat ini. Wa kana allazi hamalana ala taqyid hadzal kitab, dan perkara yang mendorong kami untuk menulis kitab ini adalah salah satu maqasida. Ada 3 perkara yang mendorong, 3 tujuan musannif mengarang kitab ini. Hiya liman waffaqahu Allahu min ajallil fawaidi, dan dia bagi siapa yang Allah Ta'ala beri taufik adalah sebesar-besar faedah. Orang yang membaca kitab ini, sekiranya dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu adalah sebesar-besar faedah baginya di dalam memahami agama. Jadi musannif akan sebutkan 3 maksud ataupun 3 tujuan utama dituliskan kitab ini. Al-maqsadul awal, tujuan yang pertama adalah zikrul adillati wal barahini ala aqaidid din. Yang pertama adalah tujuan kitab ini ditulis adalah untuk menyebut dalil-dalil. Semua dalam kitab ni dalil. Sebab apa? Sebab kita sebut sebelum ni adalah untuk mengeluarkan seorang itu daripada taklid. Sebab taklid itu ada khilaf, imam muqallid sah ataupun tidak sah. Jadi untuk keluarkan daripada taklid, maka tujuan yang pertama adalah datangkan dalil. Datangkan dalil-dalil untuk menguatkan pegangan kepercayaan kita tersebut. Al-maqsadul awal zikrul adillati wal barahini 'ala al-aqaid din. Mendatangkan dalil-dalil dan juga hujah-hujah terhadap akidah, aqaidid din. Liyartaqiya an-naziru fiha 'anit taqlid. Supaya seseorang yang membaca itu, an-nazir, kepada kitab ini mampu untuk naik kepada tingkat liyartaqiya an-naziru fiha 'anit taqlid ila 'ilmi al-yaqin. Daripada taraf taklid kepada tahap ilmu yaqin. Ilmu yang kita mempunyai keyakinan atas apa yang kita percaya. Jadi disebutkan dalil-dalil, disebutkan hujah-hujah untuk kita naik daripada taklid kepada ilmu yaqin. Dan juga atas lagi pelbagai tingkatan lagi lah. Tapi daripada taklid nak sampai kepada ilmu yaqin, perlukan kepada dalil-dalil. Jadi siapa yang membaca kitab ni memahami dalil dan juga hujah yang dibawakan oleh Imam Ibn Juzay, maka sudah terlepas daripada taklid dan imamnya confirm sah. Imamnya adalah confirm sah di sisi para ulama. Itu tujuan yang pertama. Al-maqsadus tsani kaunu tilka adillati aw aktsariha ma'khuzatan min al-Quran. Kebanyakan ataupun semua atau kebanyakan dalil-dalil tersebut adalah diambil daripada kitab, daripada Al-Quran. Semua dalil-dalil yang dibawakan tersebut adalah
datangnya daripada Al-Quran. Akan datang, Syekh akan datangkan nas Al-Quran, dan Syekh akan ajar macam mana kita nak istilal, macam mana kita nak jadikan dia sebagai dalil, bagaimana kita berhujah dengan ayat tersebut untuk kepercayaan dan juga i'tiqad yang ingin kita kuatkan tersebut. Jadi Syekh sebut yang kedua adalah adilah yang dibawa, dalil-dalil yang dibawa, hujah-hujah yang dibawa adalah ma'khuzatan minal Quran, diambil daripada Al-Quran. Kenapa? Idh huwa hujjatullahil kubra, kerana ia adalah satu hujah Allah yang paling besar. Idh huwa hujjatullahil kubra wa habluhul matin, dan dia adalah pegangan ataupun tali Allah yang paling kukuh. Waliyatabayyana anna fihi ilmal awwalin wal akhirin, dan supaya dapat diketahui bahawa di dalam Al-Quran itu terdapat pelbagai ilmu. Semua ilmu terdapat di dalam Al-Quran. Liyatabayyana anna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Sama ada golongan-golongan terdahulu dan juga kemudian semua ilmunya ada di dalam Al-Quran. Baik. Itu yang kedua, iaitu dalil-dalil itu diambil daripada Al-Quran. Al-maqsadus sadis, dan juga niat yang ketiga ataupun tujuan yang ketiga, an naqtasabna ala ummahatil masail allati ja'at biha syari'atu, iaitu Imam Ibn Juzay memfokuskan kepada ummahatul masail, perbahasan-perbahasan induk, perbahasan-perbahasan khilaf, Imam Ibn Juzay tidak masukkan. Jadi kita kata buku ni sangat sesuai untuk orang awam sebab tidak ada khilaf. Apa yang disebutkan itu disepakati oleh ulama. Sekiranya seorang membaca kitab ini, dia tidak akan terkeliru dengan banyaknya khilaf, banyaknya pandangan sekian daripada imam sekian. Segala apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Juzay dalam kitab ini adalah yang qat'i, yang betul, dan tidak ada khilaf pada ini. Semua ulama sepakat ini adalah akidah Islam. Allati ja'at biha syari'atu wa takallama fiha salaf, yang dibincangkan oleh salaf. Golongan-golongan salaf ini dia tidak masuk secara mendalam tentang perbahasan akidah, tapi dia menghuraikan secara ringkas tentang akidah. Wa tarakna al-kalama fil umuri allati shajara bisababiha bainal firaq ikhtilaf al-aqwal yakuna, dan juga kami tinggalkan perbahasan-perbahasan yang mana menjadi persekitaran di antara firaq-firaq di dalam Islam, Mu'tazilah, daripada Khawarij, dan juga daripada Syiah, daripada Ahlus Sunnah. Semua ini tidak didatangkan oleh Imam Ibn Juzay untuk liyakuna man hassala hazal kitab salikan ala mahajjatil bayda, supaya orang yang membaca kitab ini berjalan dalam mahajjatul bayda, satu jalan yang terang, jelas, supaya tidak ada simpang siur, kita pergi kepada Syiah, kita pergi kepada Mu'tazilah, kepada pendapat selainnya. Jadi Imam Ibn Juzay sudah membuka jalan yang sangat luas untuk kita, untuk straight menuju kepada kebenaran yang hakiki, dengan tanpa kita yaltafi ila al-khilafat, tanpa kita berpaling kepada khilaf-khilaf dan sebagainya. Jadi untuk orang awam, kitab ini sangat sesuai kerana tidak ada khilaf, tidak ada perbahasan yang merumitkan, dan tidak ada istilah-istilah yang kita tidak mampu untuk fahami. Mutamassikan bil unwatil wusqa, dan juga berpegang dengan pegangan yang kuat. Mutamassikan, supaya seseorang yang membaca kitab ini berpegang dengan pegangan yang kukuh. Unwatil wusqa ni adalah pegangan yang kukuh. Jadi itu adalah 3 maksad ataupun tujuan utama dituliskan kitab ini. Yang pertama adalah menyebut dalil-dalil, yang kedua adalah dalil-dalil itu diambil daripada Al-Quran, dan yang ketiga adalah menumpukan kepada ummahatul masail, perbahasan-perbahasan induk, perbahasan-perbahasan yang utama, dengan tanpa mendatangkan khilaf-khilaf di dalam ilmu tauhid, supaya orang yang membaca kitab ini maka dia mendapat terus ala mahajjatil bayda, perkara yang jelas, terang di dalam agama. Jadi ini adalah 3 maksud yang utama disebut oleh Imam Ibn Juzay. InsyaAllah kita akan mengikut kepada manhaj yang dibawa oleh Imam Ibn Juzay. Kita tak masuk kepada dalam, kita baca kepada nas-nas, dan juga kita berfikir, kita mengaitkan dengan isu-isu semasa dan juga kehidupan kita seharian.
InsyaAllah kita akan masuk kepada perbahasan yang pertama pada kelas yang akan datang. Untuk setakat itu saja untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.